Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah pada pagi ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, inayah dan inayahnya kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ini. Semoga kita mendapat keberkatan, rahmat, kasih sayang dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita hadiahkan kepada ahli keluarga, sahabat, isteri dan anak-anak baginda, dan seterusnya kita berikan hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, para guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, dan tidak lupa kepada saudara-saudara kita di Palestin yang masih lagi berjuang di dalam mempertahankan tanah air mereka dan menjaga kota suci Baitul Maqdis daripada kezaliman penjajahan Yahudi. Wa na'udzubillah, kepada mereka kita mohonkan Allah berikan rahmat, dan mereka yang telah mendahului kita, kepada mereka semua dengan lafaz syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran. Ada beberapa soalan, semuanya berkaitan pentadbiran ya, insyaAllah. Pertama soalan, saya berasal dari Kelantan, Pantai Timur, menguruskan perkahwinan anak yang difahamkan oleh pihak ada di Negeri Melaka dikenakan kadar bayaran iaitu sebanyak 1% sebagai adat, seperti mana perkeliling jaim. Yang kedua, penolong pendaftar ataupun juru nikah tidak dibenarkan mengambil apa-apa bayaran seperti kadar yang telah ditetapkan. Kegagalan mematuhi ini adalah satu kesalahan. Di bawah enactment, saya berpendapat bayaran 1% ini tidaklah wajar dan mohon ulasan daripada saya. Pertama, dia dah jadi macam di mana kita balik kepada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjunglah. Di mana kita berada, salah satu adabnya ialah kita menghormati adat. Dan ini adalah merupakan peraturan pentadbiran yang dikeluarkan oleh jabatan. Perkhidmatan ini ialah kita ada di Melaka tidak sama di setengah negeri, iaitu kita ada adat namanya sidang. Sidang ialah pegawai di peringkat masyarakat tempatan, kampung, untuk menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan kejiranan dan sebagainya. Ada perkara-perkara kadang-kadang menjadi pertelingkahan antara yang ada ialah dalam urusan pertunangan. Biasanya lah. Bagaimana kalau kata saya, tidaklah kata itu tapi kalau tak nak buat bayaran
adat ni, kalau saya punya pandangan, masa urusan perkahwinan, cakap aja saya tak nak gunakan adat. Itu ajalah, senang tak? Uruskanlah mengikut tadi. Artinya tak payah jemput, tak payah apa. Tapi kadang-kadang bila berlaku pertikaian, seperti mana orang kata pihak sebelah sana mungkin tak nak jadi kahwin, berlaku perbalahan, lepas tu pergaduhan, siapa nak jadi orang tengah? Kadang-kadang kita antara keluarga dah tak boleh lagi nak orang kata berdamai. Yang ni dah engkar pada janji, kata nak datang bertunang, nak hantar hantaran dan sebagainya. Jadi kalau pada pandangan saya, kalau katalah pihak ini orang kata di Melaka ni, ada setengah memang tak ada sidang tak kisah, ada sidang dia kata walaupun tak pakai kena bayar juga. Ini yang gaya pun susah juga. Artinya pada saya, kalau perkhidmatan tadi tidak digunakan, saya memang tak nak libatkan adat dan sebagainya. Kalau nak selamat lagi, saya jauh lagi senang. Kalau puan orang Kelantan, kami bertunang, kami anak saya nak bernikah, saya tak ada hantaran. Apa nak tukarkan tu? Ambil amalan budaya Kelantan. Apa dia? Hantaran yang 10,000 tu jadi mas kahwin. Selesai. Adat orang Melaka, mas kahwin RM100, hantaran RM15,000. Jadi kalau kita tukar ikut amalan orang Kelantan, apa dia? Mas kahwin RM15,000, hantaran tak ada. Sidang kalau tanya, berapa hantaran? Tak ada, anak saya semuanya jadi mas kahwin. Apa beza mas kahwin dengan hantaran? Apa beza mas kahwin dengan hantaran? Mas kahwin disebut dalam akad nikah. Mas kahwin kena diserahkan kepada pengantin, daripada pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Dalam masa bila? Selepas ijab kabul diucapkan. Apa beza hantaran? Hantaran dalam masyarakat Melaka ialah belanja hangus. Ada yang setengah tu sebelum nikah dah hantar 50%. Kat mana hangusnya? Dia hangus kat bilik pengantin, dia hangus kat kompang, dia hangus kat kat katil, dia hangus kat makan. Jawabnya keluarga menggunakan duit itu untuk pengurusan majlis perkahwinan anaknya. Anak dapat berapa? Anak dapat RM100 semasa diucap ijab kabulkan. Kalau RM100 nak beli emas dapat berapa? Dapat berapa? RM100 tak? Dapat 0.3 gram. 0.4 gram. Belum 1 gram lagi dah. Sekarang 1 gram emas ialah 280. Jadi RM100 dapatlah 0.4 gram. Kalau pergi kat Kelantan, berapa pengantin perempuan dapat mas kahwin? RM15,000. Pergi kedai emas dapat berapa ringgit? Kalau pergi kedai emas, beli emas RM15,000. Dapat dekat 50 gram boleh dapat tuan-tuan. Dia beli gelang yang besar ni, gelang yang besar ni. Betul-betul barang kemas. Itu beza. Dua-dua betul tak? Dua-dua betul. Mengikut uruf kebiasaan amalan masyarakat setempat. Kalau siapa yang berkahwin dengan orang Kelantan, benda ni memang pelik lah. Kat Kelantan tak ada hantaran-hantaran ni. Semua mas kahwin. Jadi kalau Tok Sidang tanya, berapa mas kahwin? Berapa hantaran? Saya orang Kelantan, ikut amalan Kelantan. Tapi jangan minta duit dengan anak. Minta duit mas kahwin tu kat aku. Jangan. Itu dah jadi hak anak. Itu dah jadi hak anak. Kalau orang Melaka, adat orang Melaka, RM15,000 serah. Ada dua tu. Satu boleh serah sebelum kahwin pun dah serah. Bila dah serah pula, ini yang jadi pertikaian. Bila dah serah, tiba-tiba pengantin perempuan minta putus tunang. Ini yang berlaku ni. Duit dah terima RM5,000. Siapa nak pulangkan balik ni? Ini yang pertikaian. Bila pertikaian kat sini berlaku, kadang-kadang memang sering berlaku. Saya pernah dapat perkahwinan bertunang, tapi hari berkahwin si perempuan mohon
untuk berkahwin dengan lelaki lain. Yang lelaki memohon untuk kahwin dengan dia. Dia pula kata dia nak kahwin dengan lelaki lain. Sudah, apa dah jadi? Ramai berlaku tuan-tuan ni, di saat-saat akhir memutuskan hasrat untuk bernikah walaupun mereka telah bertunang. Inilah yang kadang-kadang akhirnya menjadi pertikaian di dalam masyarakat. Dan bila antara dua keluarga kadang-kadang bertikai, saya pengalaman saya macam-macam masih kendalikan kes. Ada yang setengah pengantin tiba-tiba last minute bertukar. Keluarga malu tuan-tuan. Ni semua dah order dan sebagainya. Ada ketika wali engkar pun ada juga bertikai, susah kita. Ada yang setengah tu pihak pengantin lelaki tak hadir pada hari yang dijanjikan. Ini pengantin perempuan ingkar, yang ni pengantin lelaki pula tak datang. Tunggu tak datang, tunggu tak datang. Ada setengah tu dalam pertunangan dia janji nak bagi 15,000. Siap cek lagi, rupa cek tendang. Pun ada juga. Ada satu lagi pertunangan, dia kata nak janji, kata kak ambil kak duit tunai aja 3-4 ribu. Tak ada, dia dah janji nak bagi. Tapi dia nak bagi cek. Rupanya lepas kahwin 2-3 hari, rupa si lelaki ni ada waran tangkap. Lepas tu dah kena waran tangkap, baru tahu rupa cek yang dia bagi tu 10,000 tak ada duit dalam akaun, cek tendang. Wallahu'alam tuan-tuan. Perkara-perkara ini ada pertikaian kadang-kadang, dan bila ada pertikaian maka siapa nak jadi orang tengah? Jadi dalam orang tengah ni, yang itu kalau dalam masyarakat di Melaka, itulah peranan sidang. Masa hari pernikahan pula, yang menguruskan pernikahan tadi adalah juru nikah yang dilantik oleh majlis, yang betul-betul ada authority untuk mendaftarkan perkahwinan. Yang dipanggil sebagai penolong pendaftar nikah tadi adalah pegawai masjid. Kalau yang ada tualiyah di Melaka ini dipanggil Imam 1 dan Imam 2. Mereka lah yang menjadi pendaftar atau penolong pendaftar nikah di bawah enakmen. Adapun Bilal Noja itu dia punya tim bekerja dia, itu pegawai masjid. Dan di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh majlis, kadar yang dipertanggungjawabkan untuk dibayar sebagai urusan perkahwinan tadi ialah kepada Imam 1, Imam 2, Bilal dan Noja, yang biasanya diuruskan untuk mengendalikan perkahwinan tersebut. Okey, kenapa Imam dan Noja? Dia kata tak ada kuasa, tapi ada. Dan lazimnya Imam dan Noja ini dalam majlis perkahwinan, mereka akan terlibat sebagai saksi di dalam hadir pernikahan. Imam 1 dan Imam 2 biasanya akan bertindak sebagai orang yang diberi kuasa untuk mendaftarkan perkahwinan. Walaupun kita ni wali, kita tak boleh nak nikahkan anak kita sendiri tanpa kehadiran penolong pendaftar. Okey? Dan segala dokumen anak kita yang nak kahwin, sama ada lelaki atau perempuan, yang memperakukan pengesahan dokumen tadi adalah Imam 1 dan Imam 2. Kalau kita bagi keterangan yang betul, betul lah. Kadang-kadang bila kita bagi keterangan yang salah, salah. Dia bertanggungjawab. Kenapa Pak Imam mengesahkan dokumen ini? Dia kata saya tak tahu. Artinya dalam dokumen dia ada beberapa perkara yang harus dirujuk untuk bersyarat. Umpamanya status seorang perempuan. Nak tahu dia janda ke anak dara. Kadang-kadang Imam kata saya ada ulur saya sehari ni je. Pun dia tulis kat situ anak dara. Rupanya janda. Jadi sebab Imam, yang Imam 1 dan Imam 2, kalau ada pengantin datang, awak ni siapa? Saya tak kenal, duduk Tanjung Minyak. Umur dah 38, status anak dara. Lepas tu bawa pula anak kecil seorang. Boleh percaya, nak sign tak? Jangan sign. Kan kata, awak ni siapa? Panggil pula budak kecil, kita tak tahu anak siapa, tapi dia panggil mak. Mak kalau dia datang dengan bapak, ini bapak saya. Datang pula dokumen nikah ayah. Untuk mensabitkan si ayah ni adalah wali yang sah. Wali yang sah kenapa? Dalam kes-kes perkahwinan, ini nanti akan datang satu perkahwinan yang mana bapa ingin menutup, yang sebenarnya dia tak layak jadi wali. Ada cerita yang berlaku 40 tahun yang lepas, tapi dia nak cakap tak boleh. Dia pun
liquid dia punya sijil nikah yang lama tu, tarikh tu kadang-kadang ada yang setengah di liquid, ada yang setengah ditebuk, ada yang setengah diconteng. Tarikh tu sebenarnya nak beritahu apa? Tarikh nikah dia dengan tarikh anak yang dilahirkan cuma 4 bulan selepas menikah dah dapat cahaya mata. Jadi anak dia anak apa? Anak tak sah taraf. Perkahwinan tu berwali apa? Berwali hakim. Kalau Pak Imam tadi tugasnya untuk mengesahkan maklumat-maklumat pengantin tadi betul dari sudut hukum syarak, betul ada orang kata layak untuk memohon perkahwinan. Kalau si perempuan tadi pastikan dia bukan isteri orang atau dalam proses iddah bercerai dan sebagainya atau ihdat kematian suami, itu sebagai pengesahan dokumen yang disahkan oleh yang dipanggil penolong pendaftar nikah tadi tuan-tuan. Jadi dalam hal ini kalau kata tak setuju dengan bayaran adat tadi, simple aja saya kata, tukar saja hantaran jadi mas kahwin. Hantaran jadi mas kahwin. Bukan nak kata nak mengajar, tapi itulah senangnya. Tanya bila tok sidang tanya berapa hantaran? Anak saya nikah tak ada hantaran. Saya orang Kelantan, saya pakai amalan orang Kelantan. Okey, wallahu alam saya kata tu, tapi memang itu adalah di Melaka kita ada institusi sidang, kita menghormati bayaran 1%. Kadang-kadang pun memanglah dia kata, tapi kalau kita lihat pula, minta maaf lah kadang-kadang kita ni terlalu itu bayaran jurunikah saya kata dengan Imam Bilal adalah lebih kurang 200, adalah 250. Digacik-gacik, dia bagi-bagi dapatlah seorang RM45 yang menguruskan, nak menghalalkan hubungan. Bayaran DJ bertugas hari tu berapa? Daripada pagi sampai tengah hari yang jadi pengang karaoke, berapa bayar agak-agak? 400, 500. Bayaran mak andam berapa? 2,000. Berapa persalinan? Ya tak? Pelamin berapa? Jadi kadang-kadang kita ni bila bayaran 200 untuk menghalalkan hubungan anak kita nak kahwin, mahal je Melaka 250. Tapi sebenarnya ada bayaran-bayaran yang kita tak berkenaan tu, beribu sambut ayam. Wallahu alam. Itu kadang-kadang kita fikir tak apalah masyarakat kita. Tahu ni bulan puasa ni kita nak bayar apa? Nak bayar fitrah RM7, RM14, RM21. Kenapa fitrah mahalnya? Mahalnya fitrah kat Melaka RM7, RM14. Setahun sekali je sehari tu. Kalau kita tanya ada tak kita mengeluh, mahalnya rokok sekarang. Tiap hari rokok. Satu hari RM20 duit rokok. Ada tak kita mengeluh tuan? Tak ada pun. Ya tak? Tapi bila berterah, kenapa tu? Banyak kadang-kadang bila saya perhati okeylah, katalah macam masjid kita ni. Katalah masjid kita fikir-fikir nak cari dana kan. Akhirnya kita kata siapa-siapa nak masuk masjid ni bayarlah parking RM1. Agak-agak ramai tak orang marah tuan? Marah tuan-tuan. Memang marah saya kata. Macam saya pernah dulu jadi pengurusi masjid Kampung Ulu. Jadi ramai orang masuk masjid Kampung Ulu. Tapi dia orang pergi semayang ke tak pergi semayang? Dia tak pergi semayang, dia pergi tomhap. Bila orang nak masuk masjid Kampung Ulu, kereta penuh, tapi atas masjid tak ada orang pun. Jadi semua purata nak pergi tomhap. Jadi kita cadangkanlah, oleh kerana ramai nak pergi tomhap, jadi waktu salat kita cadang nak free kan untuk waktu salat. Tapi yang mana masuk pukul 9, pukul 10 yang datang 2 jam pekerja dia, kita cadang letakkan macam masuk parking shopping tadi kat masjid Kampung Ulu. Marah orang. Dia kata wakaf Kampung Ulu apa nak kena lagi kan. Saya kata tak apalah, kita pun sabar jugalah. Kita nak fikir macam mana nak cari dana masjid. Tak banyak pun RM1, ya tak? Tapi kalau kita pergi shopping, Maiden, Tesco, kita datang shopping tu nak buat apa? Nak beli dia duit. Tapi sebelum kita beli barang, apa dia dah buat? Duit parking kita dah ambil dulu. Rasa tak kita tuan-tuan? Kita nak pergi shopping ni. Sebelum masuk Maiden, sebelum masuk shopping berbayar yang apa semua tu, yang kalau kat KL tu
Masuk aja RM5. Barang belum beli lagi. Survey tak jadi beli. Nak keluar? Shopping kompleks tu dah dapat RM5 daripada duit kita. Kalau beli, mungkin ada orang berbelanja kat shopping tu RM2,000. Aku dah beli RM2,000 tapi parking digebut juga RM5 tadi. Allahualam. Tapi dalam masyarakat, itulah orang kata kadang-kadang perkara yang remeh-temeh dan sebagainya. Saya bagi contoh lagi. Ini dalam masyarakat kita ya. Pertikaian kita kadang-kadang benda kecil-kecil akhirnya jadi. Kenapalah zakat fitrah tahun ni Melaka RM7, Kelantan baru RM6.5. Kenapa ada perbezaan? Orang tak boleh terima walaupun perbezaan tu RM5, 50 sen. Berbalah, kenapa tak boleh disatukan? Itu kan boleh diseragamkan. Tapi kadang-kadang saya berhujah juga. Saya bagi contoh analogi yang simple aja. Adakah kadar parking di Melaka sama dengan kadar parking di wilayah? Sama tak? Tuan-tuan punya cukai tanah di Melaka sama tak dengan cukai tanah di wilayah? Tak sama. Kenapa? Wilayah tu bandar, kosmopolitan, bandar raya. Melaka ni apa? Kampung. Kelantan tu apa? Kampung. Nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang kadar itu berbeza. Dia dalam istilah kaedah kita, penentuan kadar-kadar tadi, dia mengikut uruf keadaan setempat. Kenapa cukai tanah di Kelantan murah? Kerana dia Dewan Bandaraya, dia Dewan apa? Majlis Perbandaran aja. Lepas tu cukai tanah pun murah, nilai tanah pun murah, apa tanah pun murah. Jadi parking pun murah. Kenapa KL cukai tanah mahal? Oh, dia pakai bandar. Sekaki tanah ni sama tak kat wilayah dengan Melaka? Tak sama. Sekaki wilayah RM150. Sekaki persegi Melaka RM8. Cukai parking pun tak sama. Parking 1 jam kat Melaka RM60. 1 jam di wilayah RM8. Kenapa boleh terima perbezaan? Wallahualam. Saya kata kat situ nak menggambarkan suasana kemudahan hidup. Itu yang kata. Duduk di Melaka ada RM500 macam orang kaya. Duduk di wilayah RM2,000 sama. Wilayah kadar hidup siapa yang gaji mungkin RM3,000 ke bawah dipanggil fakir. Tak boleh survive. Tak boleh survive. Layak boleh terima bantuan Majlis Agama Islam Wilayah. Gaji RM3,000 duduk wilayah dapat tau. Kenapa? Anak 5. Duduk di Melaka gaji RM3,000, anak 5 boleh sewa, boleh beli kereta, boleh motor. Kenapa? Kadar hidup rendah. Itulah yang membezakan kadang-kadang antara RM3,000 kita bawa ke Singapura, tak boleh hidup. Tak boleh hidup kita dengan RM3,000 di Singapura. Walaupun bumi kita sama, tapi kemudahan tadi. Okey, jadi kat situ ada perbezaan. Wallahualam. Ini saya punya pandangan puan yang bertanya tadi. Yang kedua, ada soalan ni banyak lagi kan tak mengajar saya ni. Okey, LK AJK Masjid dilantik melalui Mesyuarat Agung. Ini adalah peraturan yang diputuskan oleh majlis. Maka pelantikan itu memang dah lama dah. Pelantikan ini diputuskan melalui kaedah pencalonan. Cuma dalam mencalonkan tadi diletakkan kebijaksanaan kepimpinan yang diberi dalam bentuk pemilihan. Tapi kalau dibiarkan, minta maaf saya pernah berada dalam Mesyuarat Agung, dengan trend yang ada ni, kita memikirkan apa mudaratnya. Kalau budaya mesyuarat ni berjalan dalam keadaan baik, mungkin tak apa. Tapi kalau budaya mesyuarat ni dalam keadaan tidak baik, pengalaman saya bekerja tahun 90-an dahulu, tahun 90-an tu pun dah ada bertumbuk-tumbuk dah dalam Mesyuarat Agung, dah ada blok-blok dah. Akhirnya kita tengok lebih mudaratnya. Maka kaedahnya adalah pencalonan. Yang mencalon itulah yang bertanggungjawab. Siapa yang diberikan amanah. Kalau kita nak buat Mesyuarat Agung boleh, macam ada di Indonesia, semuanya pilihan raya. Yang sebelum pilihan raya presiden tu, dia ada satu pilihan raya lagi. Parti popular siapa yang paling tinggi. Sebelum parti popular dia ada bandaraya lagi. Last kali nak pilih ketua kampung pun pilihan raya. Kepala desa pun di Indonesia pilihan raya. Mungkin itu demokratiknya lah. Tetapi di Malaysia buat sementara ini, apa yang kita putuskan di Melaka khususnya ialah pelantikan Mesyuarat Agung adalah melalui pencalonan.
pencalonan yang dipilih oleh siapakah pimpinan masyarakat tempat. Tapi yang memilih itulah yang perlu meletakkan kebijaksanaan. Pertama, kalau kriteria-kriteria kita, biarlah orang yang dilantik tadi bersih daripada sebarang kesalahan, jenayah, apa semua, mempunyai akhlak yang baik, rajin ke masjid. Itu. Tapi kalau kata tak rajin ke masjid, saya suka juga orang yang tak rajin di masjid ini dilantik menjadi jawatan kuasa masjid. Apa tujuan? Bila dilantik, dia jadi rajin. Saya kadang-kadang beritahu kepada buah syarah, kita ni bukan baik sebenarnya. Saya ni bukan baik, saya ni bukan rajin. Tetapi atas pelantikan itulah yang merubah kita. Sebenarnya amanah yang diberikan kepada kita inilah yang merubah kita. Jadi kalau kata kenapalah dia ni bukan kaki masjid tapi dilantik juga masjid. Bila dah lantik, jawabnya apa? Rajinlah ke masjid. Jadi dengan sebab jawatan tadi sebenarnya boleh mengubah watak kita. Tapi yang menjadi masalah kita sekarang ni apa? Aku pergi masjid kerana ada jawatan aja. Tak ada jawatan aku tak nak pegang lagi dah. Aku tak datang-datang lagi masjid. Ini rosak. Ini saya rasa macam ni. Saya kata hidup ni tuan-tuan macam roda. Ada seketika kita di atas jadi pemimpin. Ada seketika kita jadi rakyat yang dipimpin. Jadi ada jawatan, tak ada jawatan, tugas ke masjid memang tetap saya akan pergi. Kalau imam-imam, minta maaf saya kata maaf. Sementara kita jadi imam, kita tetap ke masjid. Kalau kita tak jadi imam pun, kita pergi masjid. Cuma pergi masjid kita sebagai imam, jawabnya apa? Kita pergi sekali untuk diri kita menunaikan tanggungjawab kita dengan Allah. Satu lagi, kita hadir dekat sini menyempurnakan tanggungjawab kita kepada masyarakat. Ini saya kata orang yang dilantik Imam Bilal Moja ni, kita datang, pertama ada dua matlamat, ada dua penyelesaian kita. Satu, kita datang sebagai menunaikan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jadi imam ke tak jadi imam, aku tetap kena sembahyang zuhur. Okey? Tapi bila kita jadi imam, kita pula ada satu lagi tanggungjawab burden dekat kita. Apa dia? Orang lain punya ibadat bergantung kepada kesempurnaan ibadat kita. Sebab kita datang, satu qaryah tersenyum. Kenapa? Alhamdulillah imam datang. Dapat pimpin kita sembahyang, wirid apa semua majlis-majlis. Maksudnya ada pemimpin. Cuba kalau tak ada imam, tolak sana tolak sini, berapa ramai nak volunteer kan? Jadi kita letakkan tadi. Okey, ditakdirkan imam tadi dah cukup tempoh 70 liter, 70, 65, kemau dah tunggu pengantin. Alhamdulillah saya sihat lagi. Tapi yang datang tetap datang, yang pergi tetap pergi. Pemimpin silih berganti. Jadi tak apa, saya cukuplah jawatan saya kat sini. Bagi budak-budak muda yang ramai ni hafiz-hafiz. Okey, bagi dia orang. Saya dah rehat, tahu apa nak kuat sangat dah. Nak angkat mayat, apa pun dah tak larat dah. Anak-anak pun dah suruh rehat. Katakanlah. Akhirnya kita dah jadi orang tua. Tapi tetap ke masjid. Tetap ke masjid. Ada yang setengah tu, aku tak jadi imam lagi. Alhamdulillah, tak payah pergi masjid. Ini tak kena. Bagi saya, ada jawatan, tak ada jawatan. Ini tanggungjawab kita. Satu, kita hadir sebagai tanggungjawab kita di sisi Allah. Memang kena ke masjid, memang kena menunaikan kefarduan, memang kena menunaikan kata berjamaah kita. Tapi bila ada jawatan, maka jawatan itulah yang sebenarnya. Dan saya banyak saya kata doa bagus. Ada kawan saya minta maaf dia kata bila orang dah bagi dia jawatan naik jawatan Bilal, kawan-kawan pun tak percaya dia jadi Bilal. Tapi rupanya Bilal jawatan yang dia dapat mengubah watak dia. Itu 15 tahun, 20 tahun yang lepas, itu zaman jahiliah aku, dia kata. Dia menginsafi apa yang berlaku. Sebenarnya dengan jawatan sebenarnya boleh merubah watak kita, sikap kita dan sebagainya. Tapi pada kita ada jawatan, tak ada jawatan, bila dah berubah tadi istiqamah lah kita, jadi dalam jawatan tadi. Okey. Yang kedua tentang musafir. Kita sebenarnya kadar musafir 82 buah mahalah itu dibuat kajian oleh sekumpulan student UM yang kita melihat memang ada perbezaan khilaf di antara pandangan ulama di dalam mazhab. Ada yang mengatakan jarak marhalah itu ada yang 80 km,
ada yang membuat kajian yang melihat pada fiqh 83 km, ada yang 85 km, ada yang 100 km, ada yang 102 km. Dan setelah kita bermesyuarat dalam jawatan kuasa fatwa, hasil pembincangan dari sudut uruf dan zuruf Malaysia. Zuruf Malaysia, kita melihat 82 km disepakati oleh semua jawatan kuasa fatwa negeri-negeri. Kita ambil untuk zuruf atau uruf Malaysia yang disebut 82 km. Ini orang kata berbeza. Kadang-kadang kita melihat dari sudut fiqh, itu uruf Afrika, itu uruf di Mesir, itu kelaziman berlaku di Timur Tengah. Tetapi yang ini kita bawa dalam konsep Malaysia, iaitu uruf kelaziman di Malaysia. Itu sebab kalau kita nak menentukan tadi kadar 82 km setelah kajian dibuat oleh sekumpulan penyelidik Universiti Melaya tentang kadar berapakah yang hendak diselaraskan di Malaysia. Jadi dalam jawatan kuasa fatwa, kita memang melihat ada perbezaan. Ada beza 2 km, ada 3 km, ada yang sampai 10 km, ada pandangan mazhab 105 km pun ada. Jadi kita nak pegang, akhirnya kita putuskan untuk uruf ataupun suasana di Malaysia, kadar perjalanan kita adalah 82 km. Selaras boleh katakan semua negeri kita bersetuju dan bersepakat di antara jawatan kuasa fatwa memutuskan bagi kadar di Malaysia ialah kita melihat urufnya ialah 82 km telah memenuhi kriteria dibenarkan, diharuskan untuk kita menjamakkan perjalanan kita. Ini tuan-tuan, kalau kita lihat. Yang kedua, dalam musafir bila dah sampai rumah masih lagi zuhur, masih lagi waktu zuhur belum masuk asar, tapi dia dah buat niat jamak takdim. Perlu tak dia sembahyang asar balik? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau dia dah niat bahawa dia pergi balik daripada KL, katalah pukul 2.30, dia berhenti dekat Seremban. Kalau ikut, dia kira sampai Melaka, dia andaikan, kata 2.30 dia sampai di Nilai. Nilai lah. Dia berhenti ke Nilai, dia pun makan, bayang, dalam pukul 2.45, dia pun bergerak lah. Tapi dia dah jamak. Dengan andaian dia fikir bahawa dia boleh akan sampai selepas asar. Tiba-tiba pemandu kita ni bawa laju sangat. Dia main 18, 19 tuan-tuan. Zoom aja, artinya pukul 4 suku dah sampai Melaka. Asar Melaka sekarang berapa? 4.40. Perlu tak dia mengulang sembahyang asar semula? Tidak payah. Jamak tadi kerana tadi dia dah menyempurnakan. Pasal dia itu andaian dia boleh sampai tak boleh sampai. Tapi bila dah sampai sekarang dia tak boleh buat untuk maghrib. Jamak tadi tak boleh. Bila dah sampai rumah, kalau dia belum jamak tadi, bila dah sampai rumah dia tak boleh jamak lagi. Tapi kalau dia dah jamak awal sampai rumah, waktu belum lagi masuk, ada 10-15 minit lagi, masih zuhur lagi. Jawabnya sembahyang asar dia tidak perlu diulang. Maka kerana itu dia tak tahu perjalanan yang macam mana. Kalau jalan kaki memang tak boleh. Sekarang bergantung kita punya speeding. Kita yang speed ni macam mana? Nak sampai rumah daripada KL, daripada rumah pukul 2 sampai kat Melaka hari ni, daripada pukul 11 KL sampai Melaka agak berapa? Belum tentu pukul 5 boleh sampai. Kenapa? Jam. Bukan kerana perjalanan tu kilometer bertambah jalan, tidak. Jalan bertambah kilometer tak ada, tapi kesesakan lalu lintas. Kadang-kadang bukan sesak lalu lintas, aksiden berlaku. Aksiden, akhirnya 5 jam menunggu nak buat lori tadi nak dialihkan. Bayangkan, akhirnya tersangkutlah kita atas lebuh raya tadi. Perjalanan kita dah terhalang. Kalau ikut boleh sampai, tapi tak boleh sampai kerana ada penghalang. Ada masyaqqah lain yang berbeza dengan suasana yang lama. Jadi insyaAllah itu sebahagian daripada jawapan, dan kita telah melaksanakan tadi. Kalau kita telah menyempurnakan jamak zuhur dan asar, jamak takdim, bila sampai rumah masih lagi waktu zuhur, maka tidak perlu kita nak ulang ataupun nak sembahyang semula asar yang telah kita jamakkan, insyaAllah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada perbincangan kita. Kita telah membicarakan tentang keimanan dan hari ini kita masuk kepada beriman kepada malaikat. Dan beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Kita beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman yang 6, iaitu beriman kepada malaikat. Dan ia adalah merupakan satu kewajipan daruriyah, perkara yang mesti diketahui oleh setiap seorang mukallaf, berkeyakinan dengan yakin, beriktikad dengan pegangan yang jelas, yang jazam, pasti dan tetap tidak berubah bagi, iaitu kita wajib beriman kepada malaikat. Apakah makna kita beriman kepada malaikat? Iaitu kita mengetahui bahawa malaikat itu adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita imani. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang beriman wajib beriman seperti mana berimannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah apa yang diperintahkan oleh Allah? Semuanya kullun amana billah, semuanya beriman dengan Allah, yang telah kita bincangkan beberapa bulan yang lepas, iaitu apa makna kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beriman kepada malaikat, malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Ada kitab yang wajib kita percaya, iaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Percaya. Tapi yang kena pegang pada kita ialah Al-Quranul Karim sebagai panduan. Untuk kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kita wajib percaya bahawa itu adalah kalam Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi yang sebelum. Tapi oleh kerana kena percaya, kena beriman tak? Kena beramal tak dengan kitab tadi? Hukum atas kitab-kitab yang lama tadi telah dimansuhkan syariatnya. Tetapi apa persamaan kitab-kitab semua tadi? Semuanya beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi daripada Adam sampai Muhammad, apa sifatnya? Semuanya mengajak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sama, tidak beza antara Tuhan Nabi Adam dengan Tuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan Nabi Isa pada kita orang yang beriman, dia bukan konsep Trinity. Tapi dalam Islam, Nabi Isa beriman kepada Allah, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tidak beranak, Tuhan yang tidak diperanakkan, Tuhan yang mentadbir sekian alam, dengan sifat-sifat uluhiyah, dengan sifat-sifat yang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kita ialah beriman kita kepada kitab, rasulnya, dan mereka tidak membezakan di antara para nabi dan para rasul yang telah diutuskan oleh Allah dari sudut keimanan. Apa makna kita beriman dengan malaikat? Iaitu yang pertama, malaikat yang kita imani tadi, dia adalah makhluk Allah. Kalau tanya malaikat ada? Ada. Wajib percaya tak? Wajib. Menafikan kewujudan malaikat, wa na'udzubillah, merosakkan iman. Bagaimana dia makhluk, kita pun makhluk. Dia makhluk, kita pun makhluk. Tapi perbezaan dari sudut penciptaan. Allah menciptakan malaikat daripada apa? Cahaya. Manusia daripada tanah. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Manusia diciptakan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Akhirnya berkembang biak bila manusia berkahwin, ada mimmani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Maka dalam konteks kita beriman kepada kita sebagai manusia,
Maka kata Allah, manusia ini diciptakan daripada air mani. Bila ada lelaki, ada perempuan, kalau nak halal namanya nikah, kalau tak halal namanya zina. Okey. Jadi dengan sebab ada lelaki dengan perempuan, barulah datangnya zuriat yang baru. Tapi kalau malaikat ada lelaki tak ada perempuan? Malaikat ada lelaki tak ada perempuan tak? Tak ada. Malaikat tiada lelaki, tiada perempuan. Malaikat ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Bagaimana Allah ciptakan? Itu kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni dia tak ada beranak-beranak. Dia tidak macam sifat manusia. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Dia diciptakan oleh Allah tanpa jantina, tanpa proses orang kata hubungan jantan lelaki dan perempuan, tak ada. Semuanya malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan. Malaikat diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mukallaf, tetapi taklifnya di sisi Allah dengan tugas-tugasnya yang tertentu. Manusia mukallaf, ujian kepada kita beriman atau tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beriman, dapatlah kita nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak beriman, namanya wa na'udzubillah, kafirlah manusia tadi. Dia mengingkari. Malaikat ada tak malaikat agaknya malaikat kafir, malaikat tak kafir? Tak ada. Malaikat sifatnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, alaihim kata Allah Subhanahu Wa Taala, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Neraka nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala akan dijaga oleh kumpulan malaikat yang ghilaz, keras, tegas, syidad, iaitu kasar. La ya'sunallah. Tidak pernah malaikat ini menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti mana yang diperintah. Dibandingkan dengan kita manusia, Allah perintah, buat tak? Ada buat, ada tak buat. Ada istiqamah, tak ada istiqamah. Ada yang langsung, tak nak buat langsung. Ini sifat manusia. Ada manusia yang ingkar, ada manusia yang tidak ingkar. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang tidak beriman. Tapi malaikat kata Allah Subhanahu Wa Taala, ghilazun, tegas, keras, syidadun, la ya'sunallah, tidak menderhaka kepada Allah. Dan dia dengan tugas-tugas tertentu. Manusia ni ada tugas-tugas tertentu. Tapi sifat manusia apa? Kita ni dah tiba dapat tugas, jadi apa cikgu, aku ni jadi cikgu je kan, bagilah naik pangkat jadi pengetua. Kehendak manusia kan. Orang perempuan dulu jadi isteri, jadi anak dara, dah kahwin jadi isteri, lepas tu jadi datuk, dah kata bagilah rehat bang, nak minta apa? Dah penat. Malaikat ada tak istilah mengeluh penat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada malaikat namanya malaikat yang turunkan hujan. Malaikat apa? Malaikat yang turunkan hujan. Dia kata kerja kau ni turunkan hujan. Apa kata malaikat Israel? Kita tukar. Malaikat Israel kita tukar suka sama suka. Kan kita ni kalau manusia apa? Dah lama duduk Kelantan, nak balik Melaka, dapat pula partner orang Melaka, orang Kelantan duduk Melaka nak balik ke Kelantan. Dia buat apa? Pertukaran suka sama suka. Ada malaikat, ada orang tanya, budak-budak kadang tanya, ada satu budak tanya, Ustaz, malaikat Israfil ni sampai sekarang belum bekerja. Apa dia buat? Apa dia buat? Kalau kita lah tak ada kerja, apa kita buat? Tidur lah kita kata. Datang malaikat Israfil ni tidur lah. Dia kata tidak. Semua malaikat diperintahkan oleh Allah siap sedia siaga dengan tugasnya berbanding dengan kita manusia. Dia pun tanya, Ustaz,
dah beribu tahun, malaikat Israfil sampai sekarang tak ada kerja lagi. Bila dia nak tiup sangkakalanya? Adakah dia rehat? Dia tetap bersedia menunggu sahaja perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sifat kita sebagai manusia, bos tak ada lah, apa jam? Hari ni cuti 3 hari lah. Cuti kita tuan-tuan, tak payah buat kerja apa-apa, aku nak tidur aja. Dah penat-penat jadi tak? Dulu dah jadi, orang kata kita dapat naik pangkat. Imam apa, Bilal. Aku ni jadi Bilal, lama sangat dah, bagilah peluang naik pangkat pula. Tapi dalam malaikat, dia tak ada. Berapa ramai malaikat, wa ma ya'lamu junuda rabbahu illa huwa. Kata Allah, kamu tidak tahu berapa bilangan malaikat. Yang pasti, antara kita sebagai manusia ini, setiap manusia ada malaikat yang mencatatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi berapa bilangan malaikat? Banyak tau. Banyak bilangan malaikat. Untuk diri kita ni sahaja ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam satu hadis Nabi SAW, kita datang ke masjid ni, ada tugas malaikat tu, apa kerja ni agak-agak? Tugas malaikat tu, bila imam kata waladdallin, apa tugas malaikat ni? Kerjanya aminkan aja. Kerja tugas malaikat tadi, aminkan sahaja bila imam melafazkan. Itu kenapa sunat kita mengaminkan Fatihah? Kerana besar pahalanya kalau kita dapat ketika imam melafazkan waladdallin, kita pun sambut amin, dalam masa yang sama malaikat mengaminkan serentak. Jadi ada malaikat yang kerjanya aminkan saja. Ada malaikat yang kerjanya catat orang ni datang ke masjid, tak datang ke masjid. Itu saja. Itu tugas malaikat. Tapi tugas manusia, menunaikan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, sekali selama mana hayat dikandung badan. Jadi malaikat ini tidak pernah derhaka kepada Allah, tidak pernah membantah apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, iaitu kepada malaikat. Mereka menjalankan kerja dan tugas yang diperintahkan oleh Allah, melaksana dan menjadi tanggungjawab kepada mereka. Jadi pada malaikat, kalau manusia ada sifat malaikat ni makhluk, dia diciptakan. Sifat manusia juga makhluk. Nanti ada perbahasan, nanti akan datang. Adakah malaikat nanti akan mati? Adakah malaikat akan mati? Tapi kalau namanya makhluk, apa dia? Ada yang mati, kan? Pasal dia diciptakan. Bila Allah tak nak, jawabnya, tapi dalam nanti kita akan jumpa ada malaikat yang tidak akan mati. Nanti dia kata apa? Kalau dah mati malaikat, siapa nak jaga syurga neraka pula? Jawabnya, malaikat ini tiada istilah lahir bila, mati bila. Semuanya dijadikan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah mengikut perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perbezaan manusia dengan malaikat? Manusia dilahirkan di dunia, ada ajalnya, ada hayatnya, ada pertanggungjawabannya, ada penunaiannya, ada tergugur daripada tanggungjawab. Ada manusia tergugur daripada tanggungjawab. Siapa? Ada manusia tak ada tanggungjawab, tidak mukallaf. Ada manusia tidak mukallaf bila dia belum baligh. Belum baligh, dia mukallaf tak? Tidak baligh, tidak itu. Kalau kita bicarakan nanti dalam satu hadis Nabi SAW, seorang kanak-kanak yang mati, dia masuk mana? Masuk syurga. Walaupun dia belum baligh. Kenapa? Dia mati sebelum baligh. Tapi bila dia dah baligh, dia bertanggungjawab atas diri dia. Sampai satu peringkat dalam akidah membicarakan anak-anak yang bukan Islam ni, mati belum baligh, mati masuk syurga, masuk neraka? Masuk syurga.
Kerana dia belum balik. Nanti jangan terkejut kalau kita cakap, kita cakap, anak you mati awal untung tau. Kan Cina kan anak dia mati kan, anak you mati untung tau. Kenapa? Kita dalam Islam mana-mana kanak-kanak yang mati sebelum balik, dia akan masuk syurga nanti. Dia tunggu you masuk aja. Dia tunggu you masuk Islam aja. Kalau you masuk aja Islam, nanti anak you akan servis balik kat you di syurga nanti. Dia kata macam tu punya baik lah. Ya. Islam menjanjikan mana-mana anak yang lahir sebelum balik, walaupun bapaknya bukan Islam, maknya bukan Islam, dia dalam hadis Nabi kata dia akan masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan masuk ke syurga nanti. Anak orang Islam lagi pula, tak? Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau malaikat ni tadi jawabnya apa? Adakah manusia yang tidak mukallaf? Ada, satu yang belum balik. Yang kedua, ada orang dapat anak cacat. Ada Down syndrome, ada cacat, ada yang macam itu. Dia kena sembahyang tak? Saya ada anak buah cacat dah umur 43 tahun dah. Boleh aja. Nak mandi, nak makan kena suap, nak apa kena suap, nak ini kena macam-macam tuan. 43 tahun. Kalau kata dia asal tak apa. Tapi dia tidak mukallaf. Bila dia tidak mukallaf, tak ada lama, insya-Allah dia masuk ke syurga. Tidak ada nak dihisap kau ni puasa, kau ni iman ke tak iman, mengucap kalimah syahadat ke tak. Dia tergugur tanggungjawabnya. Yang ketiga, tahu dia? Orang gila. Orang gila tergugur. Itu pun kalau fikir tak. Ada seorang orang kampung saya gila ke masjid. Gila ke masjid. Gila azan tuan-tuan. Pantang aja dia nak azan. Dia kalau tunggu tengok orang tolak dia jadi imam. Jangan ke depan dia. Dia azan bagus sedap. Memang sedap tapi dia mental. Jawabnya tergugur dia. Tak boleh jadi orang kata pemimpin. Tapi dia jawab apa? Aku gila pergi masjid. Orang kau sihat tak datang masjid. Jadi dia kata, kau ni gila kenapa kau azan? Yelah orang sihat tak nak azan, aku azan lah. Dia tengah-tengah azan, hayya ala salat dia berhenti. Dah habis, mic rosak ke apa? Dia kata mood tak datang, dia kata. Tapi bila dia kata, nak kata macam mana orang sihat tak datang, orang gila lah ambil tanggungjawab. Allahualam, orang gila tidak mukallaf, tidak ada pertanggungjawabannya untuk dia puasa, untuk dia sembahyang. Dimaafkan, dimaafkan atau tergugur tanggungjawab, cuma rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau kita lihat dalam malaikat dia berkewajipan menunaikan tanggungjawab seperti mana tanggungjawab tadi, cuma bezanya pada malaikat dia tidak ada tarikh lahir, dia tidak ada tarikh, orang kata kita tak tahu berapa umur matinya. Yang kita ni apa? Mati kita, putuslah amalan kita. Tunggulah kita pada hari kebangkitan di yaumul mahsyar. Manusia akan dinilai adakah melakukan dosa atau melakukan pahala dalam hidup. Malaikat dah namanya semuanya taat. Jawabnya tak ada dosa dan pahala kepada malaikat tadi. Malaikat tidak ditanya engkau bekerja ke tak bekerja, engkau beramal ke tak beramal, engkau ni tunai ke tak tunai. Tidak ada soalan untuk malaikat di hari yaumul mahsyar nanti. Maka dialah yang menjalankan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, itu sebagai mukadimah minggu ini dan akan datang, iaitu kita akan membicarakan apa makna kita beriman dengan malaikat yang diciptakan oleh Allah. Malaikat makhluk, kita pun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat diciptakan oleh Allah, makhluknya diciptakan daripada cahaya, manusia diciptakan daripada tanah. Malaikat, manusia hidup di dunia ini, lahir, malaikat ada yang beriman, ada yang tak beriman. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan tidak ada orang kata pertanggungjawaban sama ada dia beriman atau tak beriman. Yang pastinya semuanya taat perintah Allah dan sudah pastilah dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia tidak dipertanggungjawabkan balasan dosa ke pahala pada malaikat. Malas ke rajin, tak ada. Pada Allah janji mereka semuanya
menjalankan tugas, mengikut tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jumpa perkara-perkara jenis-jenis malaikat dan sifat-sifat malaikat yang Allah ciptakan di dalam gambaran daripada Al-Quran. Dan malaikat adalah makhluk gaib yang kita tak nampak. Dan ada ketika malaikat ni tadi boleh menzahirkan diri seakan-akan manusia. Ada satu kisah hadis Nabi SAW, nanti kita akan jumpa, malaikat ini boleh menjelma sebagai manusia. Ketika Nabi sedang mengajar, tiba-tiba datang, Nabi nampak apa, sahabat kata dia nampak macam seorang yang sedang musafir jauh, duduk dalam sama-sama majlis Nabi. Dia pun bertanya dengan Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Bila Nabi menjawab, dia mengesahkan betul. Bila Nabi menjawab tentang iman, dia kata sah betul. Bila dia nak mengibat tentang apa ni ihsan, dia jawab betul. Nabi jawab, oh dia kata betul, saddaqta ya Rasulullah. Heran juga orang yang bertanya tapi mengesahkan. Lalu beredarlah selepas malaikat tadi beredar. Lalu Nabi bertanya, adakah kau tahu wahai sahabat siapa yang datang tadi? Dia kata itulah malaikat yang datang bertanya, mengajar kepada Nabi, memberitahu, mengingatkan kepada Nabi apakah ihsan, apakah iman, apakah Islam. Jadi malaikat ni boleh menjelma menjadi semacam manusia. Dalam kisah tadi, malaikat boleh berupa manusia hadir seketika di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kita jumpa pada sesi yang akan datang. InsyaAllah selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan berpuasa pada 1 Ramadan. Dan insyaAllah kapet baru, cantik. Jawabnya apa? Semangat pun baru. Orang dah buat kempen masjid subuh seperti Jumaat. Kalau kita tengok, Alhamdulillah, pagi tadi dah jadi 5 saf, 4 saf dah. Kalau dapat lagi, bukanlah nak penuh sampai ke sana. Saya kata kalau 2 kali lipat lagi, sekarang ni jamaah kita tak dapatlah tiap-tiap hari. Walaupun orang kata Sabtu dan Ahad, jamaah kita bertambah. Itu sampai satu syiar pada kita. Kalau nak gimmick boleh. Tulis sekali nanti, penuh satu masjid. Lepas tu bila jumpa lagi? Tahun depan. Jadi boleh sekarang ni dia buat gimmick, tak apa, saya sokong juga tapi semua datang daripada luar. Lepas tu aku dah datang, Alhamdulillah, sekali jadilah. Sekali dalam setahun. Adakah sekali dalam setahun, tuan-tuan, dalam kita beribadat? Ibadat kita ialah istiqamah. Istiqamah kita. Kita kadang-kadang dengan kekangan kerja nak datang hari Senin, Selasa, Rabu susah. Tapi Sabtu Ahad Alhamdulillah cuti. Ada cuti umum, kita istiqamah lah. Aku tak dapat hari lain. Kerana kekangan kerja. Nak hantar anak sekolah. Sekarang ni subuh dah 6.20. Habis wirid 6.50. Cikgu nak masuk sekolah pukul berapa? Pukul 7. Jawabnya cikgu pun lepas rushing aja, tuan-tuan. Hilang nak masuk pukul 7. Jawabnya kita ada yang masa telat terlapang, dapatlah kita. Yang masa rushing tadi, fahamlah, kadang-kadang ada yang terpaksa sembahyang di rumah, ada yang dah keluar separuh jalan, berhenti kat R&R mana. Ada yang setengah tak ada R&R, berhenti aja kat tepi jalan, bentang sejadah. Ini budaya yang jarang kita dapat nak implementkan. Kita punya istilah orang Malaysia apa? Macam mana aku nak sembahyang, tak ada surau. Tapi kalau kata tak ada surau, adakah sebab tak boleh sembahyang? Boleh sembahyang di mana-mana. Bumi Allah ini tempat sujud. Bumi Allah tempat sujud. Ada kawan saya, tuan-tuan, masa duduk di luar negara, sembahyang dia ikut arah kereta je. Dia pun pusing aja kan kereta dia, arah lebih kurang tengok kiblat. Nak berhenti orang nampak ganjil kan. Itu berhentikan aja. Kat situ aja duduk belakang kereta, sembahyanglah tepi jalan tengah lebuh raya. Tengah tepi-tepi lebuh raya, tepi-tepi taman permainan, tepi-tepi apa. Kerana bumi Allah itu luas. Tetapi mentaliti orang kita nak sembahyang mesti ada masjid. Tak ada masjid mesti ada surau. Tak ada surau, aku tak dapat sembahyang pasal tak ada surau. Ini mentaliti orang kita. Jadi kita ubah tadi, di mana-mana bumi Allah ikut. Kalau kita memang ada kesempatan ke surau, Alhamdulillah. Kesempatan ke masjid lebih afdal. Tapi tak ada kesempatan, tetap kita berhenti sebentar. Tengok memang tak dapat. Nak jamak takdim pun tak dapat, nak jamak takhir pun tak dapat. Jawabnya kena decide. Jangan jamak takdan.
Jangan jamak takyah. Aku tak dan nak jamak, takdim pun tak ada, tunai pun tak ada, takhir pun tak ada. Yang seorang lagi, aku ni jenis spesies jamak takyah aja. Tak payah buat langsung, lagi senang. Tak ada isu berapa marhalah, 2 marhalah ke apa semua, kerana aku mazhab tak payah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum